Jadi, hari ini cikgu akan mengajar anda semua tentang halangan dan isu dalam keterampilan berbahasa. Cikgu akan menerangkan maksud keterampilan berbahasa, jenis-jenis halangan komunikasi, serta isu-isu yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa? Di sini, cikgu akan menerangkan kepada anda semua supaya anda semua faham dengan apa yang akan cikgu mengajar hari ini. Jadi, keterampilan berbahasa ialah keupayaan seseorang menggunakan bahasa dengan betul, jelas, sopan dan berkesan semasa berkomunikasi. Komunikasi yang berkesan melibatkan 5 elemen utama iaitu penyampai, mesej, saluran, penerima dan maklum balas. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, pernahkah anda bercakap dengan seseorang tetapi mesej yang disampaikan tidak difahami? Situasi inilah yang menunjukkan bahawa komunikasi boleh menghadapi pelbagai halangan. Seterusnya, halangan komunikasi ialah faktor yang menyebabkan maklumat gagal disampaikan atau diterima dengan tepat. Terdapat 6 jenis halangan komunikasi yang akan cikgu terangkan iaitu maklum balas, komunikasi sehala, gangguan saraf penerima, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi, dan gangguan luaran. Cikgu akan menerangkan apa itu maklum balas terlebih dahulu. Maklum balas ialah tindak balas penerima terhadap mesej yang diterima. Halangan berlaku apabila penerima tidak memberikan respon yang lambat atau salah memahami mesej. Sebagai contoh, guru bertanya soalan tetapi murid hanya berdiam diri. Keadaan ini menyebabkan guru tidak mengetahui sama ada murid itu memahami pembelajaran ataupun tidak. Jadi, seterusnya, komunikasi sehala. Komunikasi sehala berlaku apabila hanya penyampai bercakap tanpa memberi peluang kepada penerima untuk memberikan maklum balas. Contohnya, pensyarah hanya memberi syarahan tanpa membuka ruang untuk sesi soal jawab. Akibatnya, pelajar menjadi kurang aktif dan sukar untuk mengetahui tahap kefahaman mereka. Oleh itu, komunikasi dua hala melalui soal jawab dan perbincangan amatlah penting. Seterusnya ialah gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima merujuk kepada masalah pendengaran, pertuturan, atau gangguan neurologi yang menyebabkan maklumat tidak diterima dengan tepat. Antara penyelesaiannya ialah menggunakan mikrofon, bahasa isyarat, sari kata, dan alat bantu pendengaran. Baiklah, seterusnya penyampaian menerusi saluran kedua. Halangan ini berlaku apabila maklumat disampaikan melalui orang tengah sehingga kandungannya berubah. Sebagai contoh, Ali menyampaikan maklumat kepada Abu, kemudian Abu menyampaikannya kepada Amin. Keadaan ini boleh menyebabkan salah faham, kekeliruan, malah fitnah. Selain itu, gangguan emosi. Gangguan emosi berlaku apabila seseorang sedang marah, sedih, tertekan, atau cemas sehingga menjejaskan komunikasi. Emosi yang tidak stabil menyebabkan seseorang sukar memberi tumpuan dan mudah salah mentafsir mesej. Oleh itu, kita perlu mengawal emosi, mendengar tenang dan bersikap empati. Seterusnya ialah gangguan luaran. Gangguan luaran ialah gangguan yang datang daripada persekitaran seperti bunyi bising, telefon bimbit, kerja pembinaan ataupun cuaca. Gangguan ini menyebabkan maklumat tidak dapat didengar dengan jelas. Cara mengatasinya ialah memilih tempat yang sesuai, mengurangkan gangguan dan menggunakan mikrofon jika perlu. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan isu keterampilan berbahasa. Selain halangan komunikasi, terdapat juga beberapa isu yang mempengaruhi penggunaan bahasa pada masa kini, iaitu isu bahasa, isu budaya,
isu media sosial. Cikgu akan menerangkan isu bahasa terlebih dahulu. Isu bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak mematuhi tata bahasa atau mencampur adukkan bahasa. Contohnya ialah penggunaan bahasa rojak, singkatan yang melampau dan tata bahasa yang tidak tepat. Amalan ini boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu dan menimbulkan kekeliruan. Seterusnya ialah isu budaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan budaya. Perbezaan cara memberi salam, nada suara, bahasa tubuh dan gelaran hormat boleh menyebabkan salah faham jika tidak difahami. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menghormati kepelbagaian budaya. Selain itu, isu media sosial. Media sosial memudahkan penyebaran maklumat namun turut membawa pelbagai cabaran. Antaranya ialah penyebaran berita palsu, ujian kebencian, buli siber dan penggunaan bahasa kasar. Sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, kita perlu menyemak fakta sebelum berkongsi maklumat dan sentiasa menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu, cikgu akan menerangkan penerapan pendidikan civic. Daripada topik ini, kita dapat menerapkan beberapa nilai civic seperti hormat menghormati, bertutur secara sopan, menghargai kepelbagaian budaya, dan menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Secara rumusan, komunikasi yang berkesan memerlukan penggunaan bahasa yang jelas, tepat dan sopan. Dengan memahami halangan komunikasi serta isu keterampilan berbahasa, kita dapat menjadi pengguna bahasa yang lebih beretika, berhema dan bertanggungjawab. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu dalam setiap aspek komunikasi. Sekian, terima kasih.